Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada pendapat anda, sekiranya terjadilah PRK untuk 7 tempat MP bersatu yang menyokong Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya adalah PRK, pada pendapat anda, sila tinggalkan komen ya. Sila tinggalkan komen kerana ini boleh membantu kita untuk memahami keadaan sekarang, keadaan semasa. Kuat lagi kah Perikatan Nasional? Betulkah mereka ini boleh menang lagi? Jadi pada pendapat anda, siapa yang menang sekiranya PRK dilaksanakan semula? Kerajaan Perpaduan melawan Perikatan Nasional pembangkang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Adakah berlaku sekali lagi kejayaan yang cukup manis seperti yang berlaku di Kuala Kubu Baru? Ataupun masih ada gelombang hijau? Tapi Kerajaan Madani tak usah takut pada PRK 7 kawasan oleh Syabuddin Husin. 18 Mei Bersatu dilaporkan telah menghantar surat tuntutan kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun parti itu yang sebelum ini berpaling tada untuk mereka menyatakan pendirian politik masing-masing. Mereka telah diberikan tempoh selama 14 hari untuk menjawab surat tersebut. Di bawah Akta Lompat Parti, bersekali dengan pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan baru-baru ini, kesemua 7 wakil rakyat berkenaan dikira boleh terhenti keahliannya dan perlu mengosongkan kerusi masing-masing bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil untuk diadakan. Satu-satunya cara yang boleh menyelamatkan kedudukan mereka ialah dengan kembali setia dan patuh kepada arah 7 bersatu. Sehingga ini hanya 2 daripada ahli parlimen berkenaan mengaku telah menerima surat tersebut. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, mengumumkan tidak akan berganjak daripada sokongan yang diberikannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Katanya beliau menolak surat tuntutan itu dan akan kekal untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudiannya, ahli parlimen dari Bukit Gantang, Syed Abdul Husin Abdul Fasal pula menyifatkan surat yang diterimanya itu sebagai tidak bermakna. Menurutnya, beliau tidak akan menjawab surat tersebut dan sedia untuk berhadapan dengan apa juga kemungkinan. Katanya, saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari. Dan jika berlaku pilihan raya kecil pun saya akan turun bertanding, beliau berkata. Apa yang saya buat adalah mahu menunjukkan tindakan mereka itu tidak betul, merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen daripada menjalankan tugas, katanya lagi. Lain-lain wakil rakyat yang lain belum kedengaran lagi respon untuk menerima atau belum menerima atau sudah menerima surat tuntutan yang ditandatangani sendiri oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin itu. Apa yang nyata berdasarkan Akta Lompat Parti, pindaan perlembagaan bersatu serta jika semua pihak berpegang pada prinsip mengadakan PRK adalah pilihan yang sebaik-baiknya dalam mendepani kemelut 7 wakil rakyat ini. Ini kerana perbuatan mereka berpaling tadah dari segi sokongan dan berbeza dengan pendirian parti adalah suatu yang mencemarkan kemurnian politik era Kerajaan Madani. Lagipun tindakan mereka beralih sokongan hanyalah semata-mata kerana memerlukan peruntukan, dan dalam bahasa kasar mereka ini tidak mempunyai jiwa perjuangan yang sejati. Sepatutnya mereka sedar siapa yang memenangkan mereka sebagai ahli parlimen atau adun, dan jika tidak sanggup lagi memikul beban tanggungjawab, yang terpuji ialah meletak jawatan supaya wakil rakyat baru dapat dipilih semula. Ini tidak gelaran yang berhormat, mahu gaji dan allowance sebagai wakil rakyat juga mahu, tapi tidak sanggup berdepan gelombang ujian. Kenapa wakil-wakil rakyat pembangkang lain boleh bertahan dengan kesetiaan mereka bersama dengan parti masing-masing tanpa menjual sokongan untuk peruntukan? Lepas tu panjang lagi. Tapi saya bacakan 2 perenggan terakhir. Ia hanya mengembalikan kedudukan kepada status quo, tapi kedudukan Kerajaan Madani tidak lagi dicemari dengan kehadiran sokongan yang meragukan. Tapi ingat, jika calon mewakili Kerajaan Madani dapat menang,
di salah satu daripada 7 kawasan itu, ia sudah tentu satu petanda baik bagi kerajaan kerjasama PHBN menuju PRU 16 akan datang. Sebab itu kalau saya jadi Perdana Menteri, biarkan saja ada PRK, kata Sabudin Husin 18 Mei 2024. Saya pun fikir kalau ada PRK, saya agak yakin untuk kerajaan perpaduan PHBN ini akan menang juga. Okey, jadi kalau ada PRK bagus juga sebenarnya bagi pendapat saya, sebab kita dapat lihat apa seterusnya hasil daripada kerjasama PHBN ini. Apa-apa pun kita tunggu saja apa seterusnya menurut lunas undang-undang yang ada di Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ada satu soalan cepu emas untuk anda semua. Anda boleh komen, saya minta bantuan anda untuk komenlah. Komen di ruangan komen apa pendapat anda. Perlukah kes Najib diberhentikan bicaranya? Iaitu berkenaan dengan tuntutan agaknya daripada orang-orang UMNO supaya Najib Razak mendapat tahanan di rumah. Patutkah untuk kes ini sebenarnya tak patut pun untuk diheboh-heboh, tak patut untuk dibesar-besar. Sepatutnya Najib teruskan penjara dia di hospital pula. Penjara dia di penjara kah? Anda boleh komen apa saja yang anda ingin, tetapi janganlah memaki hamun pula ya. Okey. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kata-kata komen berkenaan dengan perkara ini. Tiada tekanan untuk menghentikan bicara kes Najib. Perbicaraan kes rasuah bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang dipenjarakan akan diteruskan. Akan diteruskan kerana tiada tekanan daripada mana-mana pihak untuk menghentikannya, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dilapor oleh New Straits Times. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun UMNO sekarang ini menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, sebenarnya tiada tekanan untuk campur tangan dalam kes One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib masih menjalani perbicaraan besar sekarang atas tuduhan rasuah, kata PM10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebahagian daripada kerajaan perpaduan, gabungan dari partinya, tetapi tiada tekanan kepada saya untuk menghentikan perbicaraan kes yang sedang berjalan, katanya dalam satu temu bual dengan Sami Zaidan dari Al Jazeera. Najib Razak yang sekarang ini berusia 70 tahun menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia milik One Malaysia Development Berhad 1MDB, dan juga 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab kritikan bahawa reformasi ekonomi dan demokrasi kerajaannya telah perlahan tetapi memberi tumpuan kepada menstabilkan gabungan itu daripada menyiasat orang berkuasa kerana rasuah. Katanya bukan mudah untuk membetulkan isu-isu yang sudah berdekad-dekad dengan hanya berkuasa selama setahun setengah. Saya setuju ya. Saya setuju. Adakah anda setuju? Betul. Masalah yang sudah berdekad-dekad, berpuluh-puluh tahun bukannya mudah untuk diselesaikan hanya dengan 1 tahun setengah. Tenang. Kita telah melihat percubaan pada masa lalu, malah di Eropah Timur, di mana negara-negara berkobar-kobar untuk menjejaskan pembaharuan pantas. Akhirnya menjadi bencana kepada ekonomi dan persediaan politik. Dalam kes ini kita bertentangan dengan hasutan pembangkang ini. Apa yang paling penting ialah takbir urus, kata PM10. Dan beliau berkata lagi, apa yang kami berjaya lakukan adalah untuk memeriksa penyalahgunaan oleh pemimpin dan anggota kabinet daripada membazirkan kekayaan melalui rintangan terus. Tender yang bernilai berbilion-bilion dolar, kami telah menghentikannya, katanya, seperti yang dilaporkan oleh The Malaysian Insight, diterbitkan semula di sabudin.com.net 19 Mei 2024.
Tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda. Saya secara pribadi bersetuju dengan apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan ini. Okey, saya setuju, terutamanya untuk membetulkan masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi masalah. What you expect? Janganlah expect hari ini jadi PM semua dapat selesai masalah. Tak adalah macam tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang cuba untuk memperbaiki satu demi satu secara baik, bukan tergesa-gesa, secara holistik lah. Secara holistik Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membetulkan apa yang memang sudah masalah berpuluh-puluh tahun. Jadi Perdana Menteri sebelum ini nampaknya tidak berjaya selesaikan masalah. Sekarang di bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selesaikan. Syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, kerana sudah banyak masalah yang ada di Malaysia ini satu persatu diselesaikan, terutamanya rasuah, terutamanya tender terus yang disebut oleh berita tadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi, bye bye.